Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Jumaat 29 Julai 2022. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Penetapan harga siling ayam akan dikaji semula selepas 31 Ogos. RM55,000 peluang pekerjaan disediakan per keso melalui pelanjutan program Jamin Kerja Insentif Pengkajian. Sama ada untuk mengekalkan subsidi harga apungan atau membuka semula ekspor ayam bulat ke luar negara. Ketiga-tiga perkara itu akan dibuat kajian selepas 31 Ogos ini. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiani berkata perkara itu akan dipertimbangkan dalam masa sebulan bagi melihat perkembangan industri ternakan dan juga perusahaan ayam dalam negara. Itu akan kita pertimbangkan. Jadi kita ada sebulan lagi untuk melihat perkembangan-perkembangan yang akan berlaku dalam industri ternakan dan juga pemasaran ayam negara kita. Harga siling digazet melalui gazet yang dibuat oleh KPDN HCP dan gazet itu akan berakhir pada 31 hari bulan Ogos. Segalanya ekspor dan harga ayam akan dibincangkan selepas 31 Ogos. Ya. Harga siling ayam ditetapkan RM9.40 sekilogram untuk tempoh 1 Julai sehingga 31 Ogos. Manakala harga siling runcit telur ayam bagi grade A pada 45 sen sebiji, grade B 43 sen sebiji dan grade C 41 sen sebiji di Semenanjung Malaysia. Beliau turut mengambil maklum ada sesetengah tempat yang menjual ayam standard lebih rendah dari harga siling yang ditetapkan. Datuk Seri Dr. Ronald ditemui selepas merasmikan pelancaran Pavilion Agrotech Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022 di Putrajaya. Menerusi Agrotech MAHA 2022 ini, sebanyak 8 pepamer akan menyertainya pada 4 hingga 14 Ogos ini. RM420,000 pengguna dijangka bakal memanfaatkan nilai penjimatan pembelian keperluan harian sekurang-kurangnya 5 hingga 10% daripada harga pasaran sempena program khas jualan terus dari ladang keluarga Malaysia JTDLKM di Selayang hari ini. Antara barangan komoditi utama yang terlibat seperti ayam, ikan, sayur-sayuran dan barangan runcit. Dan setakat ini kita dah ada 480 program, iaitu daripada Jun sehingga sekarang. Dan up to Disember, insya-Allah kita akan adakan lebih kurang dalam 800 lebih kali operasi yang bertujuan untuk menyahut surat kerjaan, macam mana kita boleh membantu untuk pertama adalah the availability of the product. Ada kita tadi ada nampak kita pun ada jual juga sikit minyak masak supaya pengguna mendapat bahan dan pada harga yang patut. Dan konsep kita ini adalah terus kepada pengguna daripada pengeluar di kawasan yang senang dikunjungi. Jelas Ketua Pengarah Fama Datuk Zainal Abidin Yang Razali, program itu juga selaras dengan penumbuhan pasukan khas jihad tangani inflasi bagi mengatasi cabaran peningkatan kos sara hidup keluarga Malaysia. Selain itu, program bulanan edisi kali ini, JTDLKM membawakan produk usahawan dari negeri Kedah bagi menarik orang ramai untuk mendapatkan produk agro makanan, barangan dan makanan popular Kedah. Program turut melibatkan jalinan kerjasama strategik pendigitalan di antara SSM dan Fama bagi memberi pendedahan dan peluang kepada usahawan dalam pemasaran digital.
Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso komited menyediakan 55,000 peluang pekerjaan sepanjang tempoh pelanjutan program Jamin Kerja Insentif Penggajian JKIP selama 6 bulan. Ketua Eksekutifnya Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, sasaran tersebut bagi menyokong matlamat program JKIP untuk mewujudkan 300,000 peluang pekerjaan tahun ini. Lanjutan program ini memberikan tumpuan kepada usaha pengambilan pekerja daripada sektor pelancongan, pekerja yang mengganti pekerja asing, program Malaysianization, orang korang upaya OKU, wanita dan pekerja yang kehilangan pekerjaan. So dengan peruntukan sedia ada di bawah program JKIP ini sebanyak 2 bilion. Di bawah bajet 2022 sebanyak 475 juta akan disalurkan oleh Perkeso sebagai insentif kepada para majikan. Program yang dilanjutkan sehingga 31 Disember itu turut mengekalkan syarat permohonan dan kadar insentif bagi majikan serta bantuan mobiliti untuk pekerja. Sementara itu, Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022 yang berakhir 2 hari lalu telah membantu 1,712 pencari kerja memperoleh pekerjaan, manakala 10,698 pula berjaya ke temuduga peringkat kedua. Rakyat Malaysia meletakkan harapan tinggi dalam usaha untuk mendidik dan melahirkan generasi masa depan negara yang lebih sihat bagi tempoh jangka masa panjang. Untuk itu, pelaksanaan Rang Undang-Undang RUU Kawalan Tembakau dan Merokok 2022 perlu diperluas terhadap generasi muda yang lahir selepas 2007. Wartawan Ravin Sanmugam ada perinciannya. Bagi saya, kita kena tengok long term lah. Untuk generasi muda akan datang, tak sepatutnya kita beri vape ataupun rokok pada diorang. Sebab dia akan lead kepada benda yang tidak bagus. So mungkin permulaan diorang akan isap vape ataupun rokok, dan mungkin kita tak tahu, mungkin diorang akan ambil benda lagi bahaya. Saya rasa saya akan sokong, sebab kalau saya ada anak di masa hadapan, saya tak nak anak saya isap rokok juga. So saya rasa it's a good thing lah for Malaysian in general. Jadi kalau kita ada undang-undang untuk menghapuskan hisap rokok ni lagi lebih bagus. Saya setuju betul. Sebab bukan ada orang cakap yang vape semua tu dah akan banyak bagi kesan buruk dekat orang. So baik diorang laksanakan undang-undang. Namun, buat masa ini, pengeluaran produk berkenaan masih tidak dapat dikawal. Ini kerana berkemungkinan ia disalahguna mereka yang tidak bertanggungjawab. Sama juga dengan produk vape. Kerana produk vape tidak bebas daripada chemical. Kita tahu ada lebih daripada 500 bahan kimia dan logam-logam berat di dalam vape. Ia juga mengandungi nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan yang teruk terhadap kanak-kanak dan remaja di mana brain cells mereka masih berkembang, dan mereka perlu diselami ataupun diberi benda-benda yang positif di dalam hidup mereka supaya mereka sentiasa menjadi orang yang berjaya dan ingin berjaya. Tetapi jika mereka diracuni dengan asap-asap rokok dan vape, mereka akan menjadi rosak di masa hadapan. Jadinya keputusan yang kita buat sekarang ni penting sangat untuk masa depan anak-anak dan remaja. Saudara, data menunjukkan 15.6% remaja di Malaysia berumur antara 15 hingga 19 tahun menggunakan produk tembakau. Usaha kerajaan dalam melaksanakan rang undang-undang ini akan memastikan generasi anak muda kita bebas daripada amalan pengambilan tembakau termasuk vape dan rokok. Pravin Sanmugam, RTM. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Baik, semangat patriotik dalam kalangan keluarga Malaysia tidak pernah pudar walaupun selepas 2 tahun tidak diadakan secara besar-besaran. Dan setiap kali memasuki bulan kebangsaan, rakyat pastinya mula mengibarkan jalur gemilang di kediaman masing-masing ataupun di tempat kerja. Tahun ini pastinya lebih meriah.
Ini kerana pelbagai program dan pertandingan berunsur kenegaraan telah disusun bagi memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan keluarga Malaysia. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Syairah Abdullah. Pelbagai cabaran dan dugaan dihadapi negara, namun Hari Kemerdekaan tidak pernah dilupakan walaupun hanya dengan mengibarkan jalur gemilang. Lalu tiap tahun mana ada juga pasang dalam tak tahu berapa banyak bendera lah. Biasanya dalam setakat 2-3 tu light kita dah pasang memang biasa pun. Yes, ada dekat office ada, ke rumah pun ada. Tahu saya kalau merdeka kita punya macam kita merdeka dapat merdeka lah daripada penjajahan British kan. So macam bebas lah untuk Malaysian. Tahun ini, Bulan Kebangsaan akan diraih dengan lebih meriah susulan peralihan endemik yang memudahkan keluarga Malaysia melakukan aktiviti. Saya dengan kawan-kawan saya, dengan keluarga saya insya-Allah akan turun Putrajaya untuk sambut sama-sama sebab memandangkan ni bulan tahun pertama kan selepas kita hadap COVID-19 kan. Sementara itu, buat julung kalinya selepas pandemik COVID-19 melanda negara, Jabatan Penerangan Malaysia, JAPAN, bakal menganjurkan beberapa aktiviti besar untuk meraihkan Bulan Kemerdekaan. Jadi antara aktiviti terpenting yang kita bakal adakan ya, sempena pelancaran Bulan Kemerdekaan dan Kibar Jalur Gemilang pada 30 Julai oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, termasuk apa yang dipanggil sebagai Berjalan Teguh bersama keluarga Malaysia. Jadi program Berjalan Teguh bersama keluarga Malaysia ni kita akan anjurkan di Putrajaya. Selain itu, JAPAN turut mengadakan konvoi kembara keluarga Malaysia KKM 2022 iaitu perarakan baton jalur gemilang ke seluruh negara yang bakal melibatkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi. Kemerdekaan negara adalah satu keraian yang perlu disambut oleh setiap rakyat Malaysia tanpa mengira cabaran dan situasi semasa. Walau dengan hanya mengibarkan jalur gemilang, sekurang-kurangnya ia menjadi tanda rasa bangga dan syukur terhadap kebebasan yang kita kecapi selama ini. Justru, ayuh sama-sama kita kibarkan bendera kemegahan negara. Laporan Syairah Abdullah, RTM. Sistem perbankan negara terus mencatat kedudukan mudah tunai yang baik dengan agregat nisbah pelindungan mudah tunai pada 148.4%. Bank Negara Malaysia BNM memaklumkan sumber pembiayaan bank-bank kekal stabil dan menyokong pengantaraan kredit dalam ekonomi berikutan pertumbuhan deposit yang mampan. Menerusi laporan sorotan bulanan Jun 2022, Bank Pusat menjelaskan nisbah pinjaman kepada dana juga kekal stabil pada 81.8% bagi bulan berkenaan. Sementara itu, pembiayaan bersih bagi Jun meningkat 5% berbanding 4.5% pada Mei, didorong pertumbuhan lebih tinggi dalam pinjaman terkumpul. Manakala pertumbuhan bon korporat terkumpul kekal tidak berubah pada 3.4%. Pertumbuhan pinjaman isi rumah terkumpul meningkat kepada 5.9%, merangkumi semua tujuan pinjaman berbanding 5% lalu. Keadaan ini mencerminkan pertumbuhan lebih tinggi dalam pengeluaran pinjaman terutama untuk kereta dan rumah. Bagi perniagaan, pinjaman terkumpul meningkat dari 5.4% kepada 5.8% berikutan pertumbuhan pengeluaran pinjaman mengatasi jumlah bayaran balik pinjaman. Mengikut sektor, pertumbuhan pinjaman terkumpul lebih tinggi mencerminkan pertumbuhan yang lebih kukuh dalam perdagangan borong dan runcit serta pengangkutan penyimpanan dan komunikasi. Kerajaan dicadang menggabungkan aspek terbaik dari Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan GST dan Akta Cukai Jualan dan Perkhidmatan SST bagi menghasilkan Akta Cukai Jualan dan Perkhidmatan diharmonikan HSST. Menurut pakar percukaian dan pemain industri, ini bagi menambah baik sistem cukai penggunaan semasa di negara ini, khususnya ketika dunia berhadapan dengan masalah inflasi. Under the current SST, there are about 800 items. Look at the center circle, yeah, which attracts 5% sales tax. And there are 5,600 line items, which attracts approximately about 10%, yeah. Under GST, approximately, we used to tax more than 11,000 items.
Datuk Seri Subramaniam berkata demikian secara maya dalam webinar menyelaraskan cukai jualan dan perkhidmatan alternatif yang lebih baik untuk memperkenalkan semula GST, anjuran Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia MIER. Tambahnya, kerajaan boleh menambah atau meluaskan asas barang di bawah SST kepada kira-kira 8,000 item dan mengekalkannya pada cukai satu peringkat iaitu cukai jualan. Sementara itu, beberapa pemain industri berpendapat sekiranya sistem cukai baharu ingin diperkenalkan, simulasi perlu dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan sistem cukai tersebut berjalan lancar. Bagi mengoptimumkan kecekapan operasi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB bakal memperkenal sistem bersepadu Airport Collaborative Decision Making ACDM dalam beberapa bulan akan datang. Menurut pengarah urusan MAHB, Datuk Iskandar Mizal Mahmud, pelaksanaan sistem ACDM ini membolehkan data operasi masa nyata dikongsi kepada 7 pihak berkepentingan yang terlibat agar operasi penerbangan dapat diurus dengan lebih berkesan. Ia meliputi pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, Malaysia Airlines, AirAsia dan Batik Air. We need to actually scale it up in terms of getting it to be systemized in such a way that it makes it really, really easy for everyone to be able to be on the same page at any given point of time. So with that in mind, we had invested about 40 million to get a system so that everybody will be able to plug into it. Setakat ini, 18 lapangan terbang di Asia Pasifik telah melaksanakan ACDM. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU ACDM di Sepang, Selangor. Program Hari Koperasi Negara 2022 yang melibatkan 400 pempamer dan padanan perniagaan berupaya memberi pulangan sehingga 40 bilion ringgit kepada sektor ekonomi negara. Pempamer bukan hanya terdiri daripada warga tempatan, malah turut disertai negara luar iaitu Filipina, Thailand, Singapura, Indonesia, Kemboja dan Hungary. Menurut Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia, Datuk Muhammad Ali Mansor, pelibatan pempamer dan padanan perniagaan dari luar negara membuka peluang gerakan koperasi ke peringkat antarabangsa. Kita insyaAllah akan melebarkan kerjasama ini di peringkat antarabangsa, ASEAN dan seluruh dunia supaya memastikan bahawa gerakan koperasi ini yang diidamkan untuk menjadi sektor ketiga dalam negara menjadi kenyataan. Dari segi pameran yang melibatkan 400 booth dan ini meliputi pelbagai produk yang dikeluarkan oleh koperasi yang secara keseluruhannya memberi pulangan sebanyak 40 bilion kepada sektor ekonomi negara. Tambah beliau, program ini juga merupakan salah satu usaha membantu usahawan terutama ketika berdepan inflasi. Bahawa ia merupakan peluang yang terbaik kepada kooperator untuk mempamerkan barangan mereka di sini dan kita lihat bahawa ketika inflasi yang sedang meningkat, kerajaan telah mengamanahkan kepada gerakan koperasi. Pelbagai pengisian menarik berlangsung sepanjang 4 hari program, antaranya Festival Makanan Asia, Persembahan Kebudayaan dan Forum Perdana. Kita lihat produk-produk yang melibatkan pakaian, soal makanan, ini antara yang biasanya mendapat tempat di kalangan pengunjung. Dan bagi mereka yang terlibat dalam sektor-sektor yang lain, terutamanya sektor pelancongan, scuba diving pun ada di sini. Kalau kita lihat bahawa sektor tourism ini adalah antara produk yang penting dalam sektor koperasi di negara kita. Dan Hari Koperasi Negara 2022 bermula semalam sehingga Ahad di Pusat Konvensyen Antarabangsa Mines Sri Kembangan.
Eksklusif dan mewah, gambaran tepat kemeriahan pameran jenama antarabangsa Habib yang berlangsung sehingga 7 Ogos ini di IOI City Mall Putrajaya. Menariknya, pameran mengumpulkan beberapa jenama mewah antarabangsa di bawah naungan Habib Group seperti Kalof, Stephen Webster, Pandora, Ice Watch dan Hearts on Fire. Menurut pengerusi eksekutifnya, Datuk Seri Mir Habib, pameran dan jualan itu dilakukan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada pelanggan. Ia termasuklah dari segi pilihan barangan kemas, aksesori, minyak wangi, skarf dan jam tangan bertaraf antarabangsa. Namun, boleh dimiliki dengan harga mampu milik. Program hari ini kita juga ingin menonjolkan dan juga menunjukkan satu syarikat dari Malaysia di mana kita juga mempunyai satu jenama tersendiri dan kalau dibandingkan dengan semua jenama-jenama antarabangsa, kita dapat terselah di antara kita sama tinggi dengan semua jenama-jenama ini. Jadi orang dapat membandingkan barang-barang kemas yang kita ada dengan jenama-jenama antarabangsa. Melalui pertunjukan fashion juga, ia merupakan satu usaha mengembangkan potensi perniagaan Habib Group lebih meluas dalam industri barang kemas dan fashion. Dalam pada itu, sempena menyambut Bulan Kebangsaan pada Ogos ini, Habib turut mengeluarkan 3 koleksi wafer shilling emas bermotifkan kemerdekaan. Shilling bangunan Sultan Abdul Samad, Parlimen Malaysia dan Menara Berkembar KLCC edisi terhad emas 999.9 dengan berat 0.2 gram. Ia boleh dimiliki dengan harga RM118 sahaja. Apabila ditanyakan berkenaan seafdal iman, jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah. Hadis riwayat Ahmad. Hijrah itu tidak harus menunggu kita sempurna, kerana hijrah yang paling penting itu meninggalkan semua keburukan. Salam Ma'al Hijrah 1444 Hijrah. Keluarga Malaysia, pemangkin kemakmuran. Bertemu kembali. Misi Malaysia memburu 6 pingat emas di Sukan Commonwealth 2022 Birmingham akhirnya bermula secara rasmi selepas tamasya sukan kedua terbesar dunia itu membuka tirainya di Stadium Alexander awal pagi tadi. Upacara penuh gemilang itu disaksikan lebih 30,000 penonton dan dirasmikan oleh putera Charles. Upacara pembukaan berlangsung selama 2 jam setengah dan diserikan dengan pertunjukan elemen sejarah dan bandaraya mewah serta pertunjukan lampu dan bunga api. Kontingen negara yang berbusana baju Melayu, bersongkok dan kebaya moden beserta abstrak batik serba putih menjadi kontingen ke-42 berarak masuk ke stadium. Pemain squash wanita Aifa Azman memimpin perarakan 38 atlet diiringi atlet powerlifting Bonnie Bunyau Gustin sebagai pembawa bendera dan Chef de Mission CDM Datuk Syahrul Zaman Yahya. Pada edisi kali ini, Malaysia menghantar 104 atlet dengan misi membawa pulang 6 pingat emas. Atlet terjun terbaik England, Tom Daley, diberi penghormatan membawa baton. Pembukaan skuad Commonwealth Birmingham itu kemudian diisytihar secara rasmi oleh Prince of Wales, putera Charles. Tamasya sukan ini akan berlangsung sehingga 8 Ogos depan dengan penyertaan 6,500 atlet daripada 72 negara. Baik, ini pula kabar gembira di Sukan Universiti ASEAN AUG 2022 Malaysia terus menambah koleksi pingat pada tamasya sukan di Thailand apabila kem olahraga menghadiahkan 3 lagi kilauan tersebut petang tadi. Kejayaan itu menyaksikan keseluruhan 8 pingat emas berjaya diraih dalam sukan olahraga sekaligus melepasi sasaran 6 pingat emas. 3 emas di Stadium Universiti Sisaket Rajabat itu hadir menerusi acara 800 meter lelaki dan wanita serta 3,000 meter lari berhalangan. Larian padu atlet Universiti Malaya, Shavinder Kaur Joginder Singh, 2 minit 8.85 saat berjaya meninggalkan pencabar dari Vietnam dan Indonesia dalam acara 800 meter wanita. Ia juga merupakan catatan peribadi terbaik Shavinder.
Acara 800 meter lelaki pula menyaksikan Wan Muhammad Fazri Wan Zahari menambah koleksi emas dengan catatan 1 minit 54.82 saat meskipun dicabar sengit wakil dari Indonesia dan Thailand. Manakala Darren James Nair Rodney James pula menceriakan kam negara dengan emas ketiga selepas terlebih dahulu melepasi garisan penamat acara 3,000 meter lari berhalangan dengan masa 9 minit 43.02 saat. Baik, berita perdana edisi 29 Julai 2022 berakhir di sini. Ikuti perutusan khas Perdana Menteri sempena Ma'al Hijrah 1444 Hijrah. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan kami mewakili kru produksi berita perdana yang mengucapkan salam Ma'al Hijrah. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.